Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-618 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana seperti biasa kita akan ambil pengajaran dan ibrah serta penghayatan daripada satu ayat Al-Quran setiap hari, dan kita telah berada pada muka surat 178 ayat yang ke-12, bahkan pertengahan ayat yang ke-12 surah yang ke-8 Al-Anfal. Namun sebelum kita mulakan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga amalan yang nampak biasa, nampak kecil, namun apabila kita buat kerana Allah, menjadi pada waktu itu berlipat kali ganda pahala dan ganjarannya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada Ruzaini Madrazi, waalaikumsalam. Kemudian ada Amirul Yahya Wawa dan juga Ahmad Hafiz, ahlan. Serta Amirah Razak. Di FB ada Elmima Ahmad, Cik Gi Az-Zahra, Rin Khairil Kiroh. Kemudian Zuraida Siddiq, terima kasih. Yusuf bin Nurdin, Mik Muhida, Zainun Hadi, Kamiza, Ija Rahman, Safia Sapian, Jamila Ihsan, Salina Muhammad Nur, Zimmadun, Izzi Aisyik Masyarif, Fauziah Ali. Kemudian Dipah Miko, Mas Nana, Hajirah Zain, Nur Ashikin, Habibah Suib, Dimang Lahman, dan juga Zakia Muhammad Nin, Siti Zabidah, Nurazia Mukhtar, Al-Fakirah Nani, Tuan Nur Rahim Syarif, Jazakumullah khairat, Tuan Nur Rahim Syarif, Fina, Rosida Sidah, Ummi Nurliza, Nur Madina, terima kasih Kak Safia Sapian, serta Bunga Lawang dan Ivita, serta Lucy, Rabi, dan juga Farid, Susi, Nur Husna, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Hari ini kita nak buka. Saya minta sahabat-sahabat yang ada Al-Quran untuk buka Al-Quran, ataupun kalau ada pada handphone, kalau tidak nanti boleh cek kemudian. Kita dah tiba hari ini pada ayat yang ke-12, pertengahan ayat yang ke-12, sebab bahagian awal ayat kita telah baca pada siri yang lalu. Muka surat 178 ayat yang ke-8, muka surah yang ke-8. Lalu saya nak baca dahulu, kemudian kita perhatikan pengajaran yang kita boleh dapat daripadanya. Ahlan kepada semua, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Sadaqallahul azim. Lalu ayat yang ke-12 berbunyi, idh yuhi, ingatlah ketika, yuhi, mewahyukan, Rabbuka, Tuhanmu wahai Muhammad,
ilal malaikah, kepada para malaikat. Apa yang Allah wahyukan kepada para malaikat? Anni ma'akum, sesungguhnya aku, iaitu Allah, bersama dengan kamu. Fathabbitul ladzina amanu, maka teguhkanlah kamu orang-orang yang beriman. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh ibrah dan pengajaran daripada kalamullah. Lalu bahagian tersebut kita telah terangkan pada sesi yang lalu. Kemudian kita tiba pada ayat sa'ulki. Di sini kita nak mula mengambil pengajaran. Firman Allah, sa'ulki, sa kelak, ulki, aku akan letakkan, iaitu Allah, fi, di dalam, qulubi, hati-hati, allazina, orang-orang yang kafaru, ingkar dan enggan, ar-ru'ba, dengan rasa takut. Fadribu, maka pukullah kamu, fauqa, bahagian atas, al-a'naq, lihi, wadribu, dan pukullah kamu, minhum, terhadap mereka, kulla, tiap-tiap, banan, bahagian hujung. Banan di sini maksudnya jari, hujung jari. Firman Allah pada ayat yang ke-13, zalika, yang demikian itu, bi'annahum, kerana sesungguhnya mereka, syaqullah, mereka menentang Allah wa rasulah, dan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waman, dan sesiapa yang yushaqiq, menentang Allah, Allah, wa rasulah, dan rasulnya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, syadidul iqab, amat keras siksaan dan azabnya. Maka ayat ini menceritakan tentang saat peristiwa Perang Badar. Peperangan besar yang pertama yang perlu dihadapi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang kedua selepas daripada mereka hijrah ke Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada para sahabat, sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'b, kelak aku akan meletakkan dalam hati orang-orang yang ingkar akan ketakutan. Maka daripada sini pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat, orang yang ingkar, orang yang pada waktu itu enggan, orang yang pada waktu itu memusuhi Allah dan Rasul, maka antara keadaan mereka adanya ketakutan dalam hati mereka. Adanya ketakutan. Orang yang tak percaya kepada Allah, dia akan ada ketakutan dalam hati kebiasaannya. Orang yang percaya kepada Allah, dia akan ada kekuatan untuk dia membantu dia supaya sabar. Terima kasih Ruzaini Muhammad Razi, ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama. Itu pengajaran pertama. Kepercayaan kepada Allah sepatutnya membawa kepada tenang dan sabar apabila diuji. Dan itu pun adalah maksud daripada ayat Al-Quran. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Lalu kalaulah seseorang itu diuji, yang boleh membantu dia untuk tenang, yang boleh membantu dia untuk sabar, adalah kepercayaan dia kepada Allah. Sebaliknya, orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang enggan, orang yang menentang, orang yang memusuhi Allah, maka pada waktu itu dia akan mudah menjadi gelisah, mudah menjadi takut. Lalu daripada sini pengajaran pertama, apa yang kita belajar? Ingat, orang yang tidak percaya kepada Allah mudah untuk datang ketakutan dalam hati. Sebaliknya, allazina amanu, orang yang beriman, sepatutnya dia menjadi sabar apabila diuji dan dia kekal tenang apabila diuji. Lalu sebab tempatnya adalah hati. Ketakutan manakah tempat dia? Hati. Iman manakah tempat dia? Hati. Lalu daripada sini, kalaulah kita
ada perasaan takut, perasaan gelisah, apa yang patut kita buat? Kita kena pada waktu itu tingkatkan kepercayaan kita kepada Allah. Nabi SAW pernah ditanya, bagaimanakah nak mempertingkatkan yakin, iman, kepercayaan kepada Allah? Jalannya adalah dengan membaca Al-Quran dengan bertadabbur, dengan lidah sentiasa memuji Allah, dengan telinga sentiasa mendengar tentang kebesaran dan kehebatan Allah, kerana ini semua adalah jalan untuk sampai kepada hati. Apa yang kita cakap, jalan untuk sampai kepada hati. Apa yang kita dengar adalah jalan supaya untuk meninggalkan kesan kepada hati. Kemudian firman Allah kepada para sahabat, sebab ini waktu perang. Kita kena faham, ayat ini turun pada waktu perang. Waktu perang tak bolehlah pada waktu itu tak nak mengangkat senjata. Waktu perang pada waktu itu tak bolehlah nak serahkan tengkuk supaya musuh pancung dan sebagainya. Waktu perang apa yang berlaku? Waktu perang pada waktu itu kena berlawan, mengangkat senjata, mempertahankan negara, agama, diri dan sebagainya. Lalu kita lihat, Nabi SAW 13 tahun dekat Mekah, Nabi dan para sahabat tak pernah sekalipun melawan. Orang Quraisy bunuh keluarga mereka. Orang Quraisy bunuh sahabat. Orang Quraisy kurung Nabi dan para sahabat 3 tahun dalam lembah Abu Talib, dengan perkampungan Abu Talib. Nabi tak lawan. Para sahabat tak lawan. Maka bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, barulah Allah izinkan Nabi dan para sahabat untuk mengangkat senjata dalam situasi mempertahankan diri. Sebab itu kita lihat kebanyakan perang yang berlaku, keadaannya adalah pada waktu itu nak mempertahankan agama, nak mempertahankan negara Madinah dan nak mempertahankan diri. Dan inilah antara yang berlaku pada perang Badar. Sebab Nabi pada awalnya tak nak perang, tetapi sekadar ingin melakukan sekatan ekonomi terhadap Quraisy yang tanpa henti menyakiti Nabi SAW. Maka orang Quraisy telah menghantar pasukan tentera dan disitulah berlakunya peperangan. Maka firman Allah, bila dalam perang, apa yang Allah suruh buat? Fadribu. Maka pukullah kamu wahai para sahabat. Fauqa, bahagian atas, al-a'naq, leher-leher musuh. Wadribu, dan pukullah kamu minhum, daripada mereka, kullabanan, setiap bahagian penjuru. Maka daripada bahagian ayat ini, pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat, walaupun bantuan Allah dalam bentuk 1000 orang malaikat pada ayat yang ke-9 muka surat yang sama, walaupun bantuan Allah telah datang, Allah dah letakkan ketakutan pada hati musuh, walaupun pada waktu itu pelbagai bantuan Allah dah datangkan, tetap pada akhirnya tindakan perlu dilakukan. Kenapa? Sebab dunia adalah darul asbab, dunia adalah tempat pada waktu itu perlu berikhtiar dan berusaha. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit, pengajaran daripada fadribu fawqal a'naq adalah para sahabat tetap perlu mengangkat senjata. Walaupun ada beribu-beribu malaikat yang bersama, walaupun pada waktu itu Allah dah letakkan ketakutan pada hati mereka, walaupun pada waktu itu Allah dah bantu dengan pelbagai bantuan, fadribu, tetap perlu para sahabat melakukan tindakan dengan mengangkat senjata. Tetap. Maka pengajaran yang kedua adalah kita perlu, cumanya turutan ni adalah kita perlu mulakan dengan doa. Kita perlu minta dengan Allah dahulu. Sebab dalam peristiwa Badar, sebelum perang Nabi doa. Bahkan Nabi doa hampir seluruh malam Nabi berdoa. Maka pengajaran dia adalah, ya, dalam dunia yang dituntut adalah berusaha, adalah berikhtiar, adalah pada waktu itu tak boleh berserah tanpa melakukan usaha, tak boleh bertawakal tanpa melakukan usaha, tak boleh pada waktu itu mengharapkan Allah tanpa melakukan usaha. Perlu usaha. Sebab dunia adalah darul asbab. Para sahabat pun bila Allah dah datangkan 1000 malaikat, pada ayat yang ke-12 firman Allah, fadribu, angkat senjata. Kena lakukan tindakan daripada pihak kamu. Maka pengajaran dia adalah
perlu berusaha, perlu berikhtiar, kerana itu adalah aturan dunia. Namun, dahulukan berdoa, dahulukan meminta kepada Allah, dahulukan pada waktu itu munajat kepada Allah, seperti mana dalam peristiwa Badar, sebelum turunnya malaikat, sebelum bermulanya perang, Nabi SAW dah berdoa. Bahkan lamanya doa Nabi adalah hampir seluruh malam Nabi SAW berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada sini kita belajar bahawa apakah pada waktu itu yang patut kita lakukan. Penting pada waktu itu kita berusaha, penting pada waktu itu kita bertindak. Namun dalam masa yang sama perlu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlan kepada yang baru join, ada yang bertanya apakah maksud ulil amri. Uli ataupun ulu adalah orang-orang yang al-amar pada waktu itu mempunyai jawatan. Maka ulil amri secara ringkasnya adalah orang yang mempunyai jawatan, sama ada pemimpin ataupun pada waktu itu pemerintah, maka dipanggil sebagai ulil amri. Ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Terima kasih Al-Fakirah Nani, Kamizah, Norizawati, Anita, kemudian Faziba, kemudian Tiara, Nur Hamidah. Ahlan. Okey, kita sedang memerhatikan ayat yang ke-12. Sekarang ni kita nak masuk pada bahagian yang ketiga. Wadribu minhum kulla banan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para sahabat untuk mengangkat senjata dan berlawan walaupun mampu pada waktu itu memotong jari musuh? Banan maksudnya hujung jari. Ini dipanggil banan. Hujung jari dipanggil banan. Ini dipanggil banan, hujung jari. Maka maksud daripada wadribu minhum kulla banan adalah pada waktu itu pukullah kamu daripada mereka hatta hujung jari sekalipun. Maka maksud daripada perumpamaan bahasa Arab ini adalah bahawa Allah perintahkan kepada para sahabat, walaupun kamu tak mampu nak pada waktu itu mengalahkan mereka, menjatuhkan mereka, pada waktu itu mengangkat senjata dan berlawan dengan mereka, jangan langsung mengalah, pukullah apa yang kamu mampu. Kalau sekadar hujung jari, buat. Kalaulah pada waktu itu sekadar dapat melukakan mereka, lakukan. Yang penting pada waktu itu para sahabat perlu berusaha, walaupun adanya ribuan malaikat, walaupun Allah telah turunkan hujan, kita dah baca pada ayat-ayat sebelum ini, walaupun Allah dah meletakkan pada hati musuh ketakutan, tetap pada waktu itu perlu buat ikut kemampuan dan apa yang para sahabat mampu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala terangkan pada ayat yang ke-13, kenapakah Allah memerintahkan para sahabat untuk menentang musuh-musuh mereka? Firman Allah, zalika biannahum, zalika, yang demikian itu, biannahum, kerana sesungguhnya mereka, syakullah, telah menderhaka, telah menentang Allah wa rasulah, dan Rasul Allah Nabi SAW. Daripada perkataan syakullah, pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat bila kita gabungkan ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-12. Pada ayat yang ke-12 Allah ada sebut perkataan ar-ru'ab, perkataan takut. Allah letakkan ketakutan. Maka bila kita gabungkan ayat yang ke-12 dan ke-13, antara pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat adalah akan ada ketakutan pada hati-hati orang yang derhaka kepada Allah. Akan ada ketakutan pada hati-hati orang yang menentang Allah. Lalu, kalaulah kita terlalu banyak ketakutan dalam hati, maka pada waktu itu kita perlu tingkatkan ketaatan kepada Allah. Kalaulah ada ketakutan dalam hati, maka kita perlu tingkatkan keimanan kepada Allah. Kerana selalunya yang ada takut dalam hati
adalah orang yang pada waktu itu enggan dan ingkar, dan orang yang syakullah, orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka itu di dunia. Di dunia hatinya penuh dengan ketakutan. Di dunia hatinya pada waktu itu tidak tenteram. Kemudian firman Allah, bagaimana pula keadaan mereka di hari akhirat? Waman, dan orang yang yusyakikillah, mereka menentang Allah wa rasulah, dan menderhaka menentang Rasul Allah Nabi SAW. Allah ingatkan bukan sekadar balasan di dunia. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syadidu, amat keras, al-iqab, balasan dan siksaan. Lalu Allah ingatkan, Allah Maha Pengampun untuk orang yang inginkan pengampunan. Allah Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, untuk orang yang benar-benar inginkan kasih sayang Allah. Namun, orang yang pada waktu itu menderhaka berterusan, orang yang pada waktu itu engkar dan menentang Allah dan Rasul berterusan, maka untuk ya Allah Maha Pengampun, ya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Akan tetapi fa innallaha syadidul iqab, kena ingat bahawa siksaan Allah juga adalah amat berat. Maka pengajaran yang kita dapat daripada yang keempat daripada hujung ayat ini adalah pentingnya untuk kita ingat agar kita sentiasa bertaubat, agar kita sentiasa cepat-cepat kembali kepada Allah setelah tergelincir melakukan dosa dan maksiat. Sebab Allah memang pengampun, Allah memang pengasih dan penyayang. Namun, apabila seseorang itu tak nak bertaubat, bila seseorang itu pada waktu itu dia berterusan melakukan dosa dan maksiat, seolah-olah mencabar Allah, menderhaka kepada Allah, Allah ingatkan, fa innallaha syadidul iqab, azab Allah amat keras. Maka sebab itu kita tidak mahu untuk melengah-lengahkan taubat. Sebaliknya, kita kena segerakan taubat. Sebab itu Nabi SAW pesan, wa atbi'is sayyi'ah, setiap kali kamu tersilap melakukan maksiat, terus melakukan al-hasanah, kebaikan. Kerana kebaikan akan memadamkan dosa dan maksiat. Selain daripada itu, segerakan taubat. Allah Maha Pengampun. Jangan kita lengahkan taubat. Sebab Allah memang Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak ada dosa yang Allah tak ampunkan selagi mana kita belum tiba pada waktu sakaratul maut, dan sebelum mana belum keluarnya tanda-tanda besar kiamat. Allah ampunkan. Syirik pun Allah ampunkan. Tetapi apabila tiba je sakaratul maut, sabda Nabi SAW dalam hadis, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, Allah akan berterusan menerima taubat selagi mana belum masuknya sakarat. Bila tiba je sakarat, Allah dah tak terima taubat. Sebab dalam sakarat, manusia dah nampak tempat dia. Dalam sakarat, Allah dah angkat hijab perkara-perkara ghaib sebahagian dia, dan dia boleh nampak. Maka sakarat adalah sudah terlewat. Maka sebab itu pentingnya untuk kita segerakan taubat. Kenapa? Fa innallaha syadidul iqab. Kerana kena ingat Allah itu amat keras siksaannya. Ya, Allah pengampun dan penyayang. Itu untuk orang yang inginkan pengampunan dan kasih sayang Allah. Orang yang tak nak, maka syadidul iqab, keras siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada pertemuan yang lain. Kita jumpa jam 6 petang nanti dalam pembacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang baru join yang kali pertama, satu hari saya cuba untuk buat 2 sesi. Sesi Hayati Quran dah berlanjutan lebih daripada 2 tahun. Sebab itu kita dah tiba pada juz yang ke-9, surah yang ke-8. Satu hari kita baca 1 ataupun 2 ayat. Dan sesi yang kedua adalah Al-Adhkar, yang mana dah nak habis kitab pun, yang itu pada setiap hari pada jam 6 petang. Namun kalaulah saya ada kesibukan, saya akan maklumkan yang mana tidak ada sebarang perkongsian pada hari tersebut.
Terima kasih kepada semua yang bersama. Moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran. Terima kasih, jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.